Selamat sejahtera kepada Puan Jumi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Colin Raj Marinajan dan nombor matrik saya ialah 10DDT21F1111. Hari ini, saya dengan kumpulan saya akan menjelaskan tentang perbuatan membunuh diri adalah satu perbuatan yang dianggap tidak bermoral dan dilarang keras dalam sebuah agama. Sekarang, saya akan menelitikan tentang definisi bunuh diri. Bunuh diri adalah pembunuhan secara simbolis kerana ada peristiwa identifikasi dengan seseorang yang dibenci dengan membunuh diri sendiri. Orang yang bersangkutan secara simbolis membunuh orang yang dibencinya. Bunuh diri adalah satu jalan untuk mengatasi macam-macam kesulitan peribadi, misalnya berupa rasa kesepian, dendam, takut kesakitan fizik, dosa dan lain-lain. Bunuh diri adalah prakasa intisari, perbuatan yang mengarah pada kematian pemrakasa. Bunuh diri adalah keinginan yang mendorong suatu perbuatan untuk melakukan diktatorasi atau penguruskan diri sendiri. Bunuh diri adalah inisiasi perbuatan yang mengarah pada motivasi kematian, membunuh dan dibunuh. Selain itu, saya akan menjelaskan pandangan atau pendapat tokoh berkenaan dengan masalah bunuh diri dari sudut moral dan agama. Banyak alasan falsafah telah diberikan untuk menegaskan bahawa bunuh diri adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak mengikut etika. Salah satu alasan yang popular adalah bahawa banyak daripada alasan-alasan untuk membunuh diri seperti kemurungan, sakit jiwa atau kesukaran kewangan adalah sesuatu keadaan yang sementara dan dapat diatasi melalui terapi dan perubahan-perubahan gaya hidup. Immanuel Kant yang dianggap secara meluas sebagai bapa deontologisme mengemukakan alasan menentang bunuh diri dalam karyanya. Prinsip-prinsip asas metafizik moral. Menurut ungkapan perintah mutlaknya yang kedua, beliau menyatakan bahawa sesiapa yang berfikir-fikir hendak membunuh diri harus menanyakan diri tentang adakah tindakannya selaras dengan idea bahawa kemanusiaannya merupakan suatu tujuan pada dirinya. Kant kemudian mengemukakan alasan bahawa jika orang itu memilih untuk membunuh diri, jadi dia telah memperalatkan diri untuk memuaskan sendiri. Tetapi seseorang tidak boleh dipergunakan hanya sebagai alat, tetapi harus dalam semua tindakannya selalu dianggap sebagai satu tujuan pada dirinya. Oleh itu, pembunuhan diri untuk memuaskan diri merupakan suatu tindakan yang tidak beretika. Sekarang, untuk membuat anda jelas dan menarik, saya ingin menunjukkan video tentang isu bunuh diri yang berlaku pada masa kini berdasarkan filem Tamil yang popular namanya Filem 3. Filem ini mempunyai 3 fasa kehidupan. Saya akan memilih fasa 3. Pelakonnya Ram dengan Janani. Ceritanya sebuah kisah cantik, kisah cinta yang menarik, tetapi watak utama iaitu hero akan mengalami tahap kemurungan yang melampau. Salah satu contohnya ialah cerita ini, marilah kita lihat. Selepas berkahwin, didedahkan bahawa Ram mengalami gangguan bipolar. Rakan Ram, Sendil, mendapat tahu tentang penyakit mentalnya. Doktor mengatakan bahawa kerana penyakitnya, Ram boleh menjadi berbahaya pada masa-masa tertentu. Jadi rakan itu memutuskan untuk melindungi Janani daripada pergolakan emosi yang tidak dijangka. Mereka menyembuhkannya daripadanya. Sendil berusaha bersungguh-sungguh untuk menyembuhkan rakannya, manakala Janani bergelut untuk mengatasi kelakuan Ram yang tidak dapat dijelaskan. Suatu hari, Ram mempunyai ilusi orang memaksanya untuk mati. Ini adalah peringkat terakhir kemurungan. Dia akan menulis surat untuk memaklumkan kepada Janani tentang penyakitnya. Pada masa sama, ilusi akan mengambil alih dia dan dia akan membunuh diri. Jadi inilah slot saya. Terima kasih kepada Puan Jumi dan rakan-rakannya untuk memberi perhatian. Sekarang salah satu ahli kumpulan saya iaitu Yogandas akan meneruskan. Terima kasih kepada Colin Raj untuk memberi penjelasan yang hebat tadi.
Jadi, saya, Yogandas Adidas dan nombor matrik saya 10DDT21F1112 akan meneruskan pembentangan kami dengan faktor-faktor yang menyebabkan seorang individu mengambil keputusan untuk membunuh diri. Faktor yang pertama ialah tekanan emosi. Ia berlaku kemurungan yang menyebabkan akhirnya orang terbabit berhalusinasi. Bunuh diri dianggap penyelesaian kepada tekanan berat yang ditanggung. Psikologi yang tidak mantap ini mungkin berpunca daripada masalah peribadi seperti putus cinta, terlibat dengan masalah kewangan, konflik keluarga, beban kerja dan sebagainya. Seterusnya, faktor kedua ialah pengaruh dan dadah alkohol. Khayal dan berhalusinasi menyanyi utama kumpulan heavy metal terkenal di dunia Dio dikatakan membunuh diri kerana pengambilan dadah. Mendiang dikatakan terjun daripada sebuah bangunan kerana dipengaruhi lirik lagunya selepas mengambil heroin. Selain itu, kurang didikan dan pengaganan agama adalah salah satu faktor untuk membunuh diri. Tidak tahu hukum membunuh diri, tidak ketenangan jiwa menyebabkan mudah mengalami kemurungan dan tekanan, gagal menyelesaikan masalah melalui pendekatan agama kerana diri mereka terlalu jauh daripada ajaran agama itu sendiri. Tiada benteng yang menghalang mereka. Sebaliknya, hidup dan mati mereka berpandukan akal dan hawa nafsu. Oleh itu, bunuh diri menempati logik akal dan nafsu. Pengaruh media massa banyak menyiarkan dan mensaksikan berita tentang bunuh diri. Filem dan drama baik tempatan maupun luar negara tonjolkan bunuh diri sebagai penyelesaian. Contoh CSI filem-filem dalam internet memang banyak gambar dan cerita tentang bunuh diri. Mereka yang tertekan boleh terpengaruh dengan berita dan gambar bunuh diri yang disensasikan. Kemudiannya, marilah kita bersama-sama tengok apa pula cara atau kaedah yang dilakukan oleh seorang untuk menamatkan riwayat hidupnya sendiri. Cara pertama ialah gantung diri. Tali biasa digunakan dalam cara pembunuh dirian ini. Sebuah tali diikat sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah lingkaran dengan ujung tali diikat ke suatu benda yang kuat untuk menopang diri. Korban memasukkan leher ke lingkaran tersebut dan menggantung dirinya seperti pendulum. Hal ini akan mengarah ke habisan oksigen yang pada akhirnya menyebabkan serangan jantung. Ini merupakan cara bunuh diri yang sudah tua tetapi masih banyak orang digunakan oleh orang-orang. Selain itu, lompat dari ketinggian tinggi merupakan cara bunuh diri ini paling sering dilihat. Pada Hong Kong, di mana 52% orang yang bunuh diri melakukannya dengan cara ini. Ini membutuhkan keberanian dan keyakinan kuat untuk melakukan tindakan yang sangat buruk ini. Mengarah ke kematian langsung kerana kerusakan organ internal telah bertuburukan dengan permukaan yang keras. Seterusnya, pendarahan. Cara bunuh diri ini paling sederhana, hanya dengan benda tajam seperti pisau, karter atau gunting, lalu memotong leher atau mengelangkan tangan. Orang melakukan ini kerana cara ini dapat menyebabkan kehilangan darah yang sangat cepat yang juga mengarah ke gagal jantung. Lebih penting lagi, tenggelam. Ini adalah cara yang paling sering digunakan dan cara bunuh diri yang kemungkinan berhasil sangat besar kerana korban tidak biasa kabur dari hal ini kecuali ada bantuan eksternal pihak luar. Sering terjadi kerana gagalnya hubungan atau kebangkrutan. Tenggelam ini merupakan cara bunuh diri yang paling umum di negara-negara adik kuasa. Akhirnya, itu sahaja daripada saya. Jadi saya jemput kawan saya untuk meneruskan pembentangan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yogandas. Saya Suga Gesha ingin meneruskan pembentangan saya dalam tajuk kesan atau implikasi buruk perbuatan bunuh diri kepada diri, keluarga, masyarakat dan agama. Terdapat banyak kesan bunuh diri yang kita dapat lihat
yang boleh dikategorikan kepada kesan individu, keluarga, masyarakat dan juga agama. Perbuatan bunuh diri ini akan menjadi punca kehilangan peluang individu itu untuk menjadi pemimpin, sebuah pemimpin yang hebat, ahli keluarga yang berdikari dan bertanggungjawab, atau ahli masyarakat yang berguna. Dengan bertindak kepada bunuh diri, individu itu telah mengakhiri kehidupan mereka secara tiba-tiba dan akibatnya tidak akan mengetahui nasib baiknya yang akan datang pada masa hadapan. Mereka juga akan memberi kesan kepada orang lain yang dekat dengan mereka seperti ahli keluarga, kawan-kawan karib mereka dan rakan-rakan kerja dan sebagainya. Bagi kesan kepada keluarga, kematian mengejut seseorang ahli keluarga mereka ini akan menjadikan mereka menyesal dan sedih. Mereka akan sentiasa dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri kerana mereka tidak dapat menghentikan kematian ahli keluarga mereka tersebut. Sesetengah daripada mereka mungkin tidak dapat mengawal kemurungan, tidak dapat mengawal rasa sedih mereka dan akan kemurungan, dan juga boleh menjadi seorang mangsa bunuh diri juga. Selain itu, bunuh diri itu merupakan bunuh diri dari satu orang mungkin tidak memberi kesan kepada masyarakat. Tetapi apabila sebilangan besar orang membunuh diri, ia mula menjadi perkara yang membimbangkan. Sebilangan besar bunuh diri akan menyebabkan masyarakat kita bersedih dalam jumlah yang besar, yang seterusnya akan menyebabkan pengurangan jumlah kerja yang sedang dilakukan, dan juga kecekapan pekerja, dan menyebabkan masyarakat bertindak lebih kepada emosi kerana kebanyakan mereka masih dalam keadaan yang sedih. Akhir sekali, dengan dalam segi agama pula, orang ramai akan menyalahkan ajaran agama seseorang individu yang membunuh diri itu, sebab seorang individu yang mempunyai ajaran agama yang sepenuhnya tidak akan cuba membunuh diri. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Puan Jumaiyawati dan rakan-rakan sekalian. Terima kasih kepada ahli kumpulan saya iaitu Suka Kesha untuk memberi penerangan yang paling tepat. Oleh itu, untuk bahagian saya akan menerangkan 4 langkah mengatasi perbuatan bunuh diri dari pihak diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Baik, marilah kita melihat. Langkah yang pertama mengatasi perbuatan bunuh diri dari pihak sendiri ialah kenal pasti tanda-tanda kelakuan bunuh diri. Terdapat pelbagai faktor tingkah laku bunuh diri seperti masalah psikososial dan persekitaran, masalah kewangan iaitu kehilangan pendapatan atau pekerjaan, kemurangan atau masalah mental lain, kekurangan sokongan sosial serta penyalahgunaan bahan terlarang. Tanda-tanda kemurangan pada seseorang termasuk perubahan tingkah laku, kehilangan selera makan dan tidur, serta sentiasa kelihatan sedih dan tertekan. Individu ini akan kehilangan minat dalam melakukan aktiviti biasa, mengasingkan diri dari keluarga, mengatakan bahawa mereka kehilangan harapan dan kewujudan mereka adalah beban kepada keluarga. Mereka juga akan menyatakan niat
mengakhiri hidup mereka bersama, sama ada secara lisan atau secara bertulis. Seterusnya, cara yang kedua dari aspek keluarga ialah kita pastikan anda mempunyai hubungan sosial yang bermakna. Hubungan sosial yang bermakna dapat membantu kita untuk hidup lebih lama dan lebih gembira. Walaupun ramai yang berkata lebih ramai lebih meriah, tetapi percayalah, kadang-kala anda tidak perlukan ramai kawan untuk rasa bahagia. Cukuplah jika anda mempunyai beberapa orang teman rapat. Ingatlah, kualiti lebih penting daripada kuantiti. Jika anda ingin pastikan mental anda kekal sihat, ada beberapa perkara yang boleh dilakukan untuk memperbaiki hubungan yang sedia ada. Peranan keluarga rakan sebagai orang terdekat penting untuk anda peka dan prihatin kepada tanda-tanda awal kemurahan serta perubahan tingkah laku insan disayangi yang berpotensi menyumbang kepada bunuh diri. Jadilah pendengar yang baik dan bantu mereka untuk mendapatkan bantuan profesional atau perkenalkan badan bukan kerajaan iaitu NGO seperti Befrienders bagi membantu individu berisiko. Walaupun seseorang individu telah menerima dan menjalani rawatan, teruskan berhubung rapat dengan mereka dan perhatikan jika mereka masih ada kecenderungan tingkah laku bunuh diri. Lakukan aktiviti yang mereka sukai supaya mereka tidak berasa keseorangan dan lebih tenang kerana hubungan rapat seperti ini mampu mencegah cubaan bunuh diri. Bagi majikan pula, setiap majikan bertanggungjawab mewujudkan persekitaran positif yang menyokong kesihatan mental pekerja serta memberikan peluang kepada mereka membincangkan keperluan dan bagaimana mereka boleh menyokong antara satu sama lain. Wujudkan juga ruang minda sihat, sesi taklimat kesihatan mental, paparkan mesej-mesej positif dan memotivasi pekerja secara berkala kerana pekerja yang sihat secara mental adalah lebih produktif. Selain itu, ambil tahu dan fahami situasi sukar yang dialami pekerja yang berisiko mempunyai masalah kesihatan mental dan pernah mengalami tragedi atau krisis kehidupan. Sebagai tambahan, wujudkan juga pelan kesihatan mental kepada pekerja seperti saluran sokongan psikososial merujuk individu berisiko kepada agensi berkaitan serta menyediakan caruman insurans. Selain itu, kita dapat langkah-langkah yang perlu dipatuhi dari aspek masyarakat dan negara. Langkah-langkah tersebut ialah peranan media. Sebagai ejen penyalur maklumat, media berperanan memberikan maklumat tepat dan melaporkan kejadian bunuh diri dengan mematuhi garis panduan pelaporan media yang bertanggungjawab iaitu Guidelines for Media Reporting on Suicide. Antaranya, tidak melaporkan insiden bunuh diri dengan terperinci terutama mengenai lokasi dan kaedah digunakan, identiti mangsa bunuh diri dan elakkan memaparkan gambar insiden berkenaan. Media juga perlu mengelakkan menggunakan tajuk sensasi berkaitan insiden, tidak meletakkan berita kejadian di ruang hadapan aktar atau akhbar serta sentiasa menghormati mangsa dan keluarga. Selain mendidik mengenai pencegahan bunuh diri, media turut berperanan membimbing masyarakat mengamalkan kawalan kendiri untuk menghentikan tindakan menyebarkan imej dan paparan video insiden bunuh diri. Justru itu, ambil peranan masing-masing membantu mencegah tingkah laku bunuh diri, terutama ketika pandemik COVID-19. Itulah sahaja daripada saya untuk berbincang tentang perbuatan bunuh diri hari ini. Sekian, terima kasih kepada Puan Jumiawati dan rakan-rakan sekalian kerana mendengar pada kami.